Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihatlah ya. Jadi pada malam ini, saya nak membawakan satu cerita. Cerita tentang apa? Anda tengok footage ni dulu. Nanti bosan. 48 people. This is the story of that tragedy. In 1993, Highland Towers is tucked away in a green oasis on the east side of Kuala Lumpur, Malaysia's capital, and offers its residents magnificent views of the city. Okey, itulah dia. Serba sedikit tentang kisah yang saya nak ceritakan. Kisah tentang Highland Towers. Rasanya ramai orang Malaysia tahu pasal kisah ni. Sebab dia adalah sebuah kisah yang agak mendapat liputan media pada waktu tu. Maksudnya kecoh. Di mana blok satu daripada 3 blok itu telah runtuh. Blok satu daripada 3. Dia ada 3 blok. Blok yang nombor 1 tu yang roboh dulu. Dan dikatakan mengorbankan banyak nyawa. Pada waktu tu telah terjadi satu kejutan lah pada Malaysia. Tarikh dia pula, dia berlaku pada 11 Disember 1993. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok footage. Minutes for Highland Towers Block 1 to collapse like a house of concrete cards. 12 floors of apartments lie smashed and broken. 50 family homes have been obliterated. An unknown number of people are trapped inside the mass of twisted wreckage. Kuala Lumpur's emergency services face the most daunting rescue operation in the city's history. December the 11th, 1993. In Kuala Lumpur's Ampang district, Highland Towers Block 1 collapses. An unknown number of residents are trapped in the wreckage. The nation's fire service, the Bomba, is first to respond. Lebih kurang pukul 1.30 terima panggilan kejadian bangunan runtuh Highland Tower. Kita orang pun terus menuju ke tapak Highland Tower yang tumbang. Bila tiba di sana, saya terkejutlah dan tergamamlah. The firefighters confront a scene of unparalleled destruction. Thousands of tons of steel and reinforced concrete look as if they had been flattened by the swipe of a vengeful giant's hand. From the ruins comes a shrill symphony of car alarms. For the Bomba team, the collapse of an entire apartment block is the biggest challenge they have ever faced. When the first Bomba guys came along, for like a few seconds, they just looked at the building and I guess they had no idea what to do. I mean, they've probably never seen this before. Okey, itu adalah footage yang aku dapat ambil daripada sumber-sumber yang dipercayai. Kisah tentang kejadian robohnya Highland Tower. Okey, minta maaf pertama sekali saya buat video ni bukan nak mengaibkan mangsa tapi kita nak bercerita tentang sejarah. Tadi yang saya tunjuk footage tu adalah dia punya background history lah. Tapi kalau nak lagi detail, saya akan cerita sekali lagi. Baik. Pada asalnya, Highland Tower ni adalah sebuah kondominium yang dibina dekat Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor. Tragedi itu berlaku pada tahun 11 Disember 1993, macam yang saya cakap tadi tu lah. Kan? 11 Disember 1993. Dan tragedi Highland Tower ni adalah salah satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Tapi itu serba sedikit lah tentang dia punya apa? Dia punya latar belakang lah. Yang fokus kita pada malam ini adalah kita nak baca tentang Highland Tower ni dia ada dua tau. Satu part yang positif, okay. Part yang okay. Dia ada lagi satu dark side.
dark side ni dia berlaku lepas runtuhan tersebut. Sisa-sisa runtuhan masih lagi ada. Kalau siapa yang duduk dekat dengan Taman Hillview, bolehlah pergi tengok. Ada lagi sekarang ni. Mungkin dah jadi sarang sarang Macbeth kot kan. Jadi itu bukanlah fokus kita nak tengok sejarah, ya. Kita bukan nak belajar sejarah, kita nak mendengar kisah seram. Selepas kejadian runtuh tersebut, berbagai-bagailah spekulasi keluar kan. Ada yang kata mayat yang tertimbus tak dikeluarkan kan. Ada yang kata dah dikeluarkan tapi masih ada lagi yang bersisa dan sebagainya. Dan sampailah sekarang, cerita-cerita seram mengenai bangunan tersebut masih lagi berlegar di internet walaupun sampai sekarang. Dan ada di antara anak-anak muda ni yang berani mengambil risiko dengan pergi buat satu adventure lah. Dia pergi macam seekers nak mencari hantu. Dan saya, kalau tak silap saya lah, memang ada kisah mengenai Highland Tower yang dibuat oleh filem arahan siapa? David Teo kalau tak silap. Highland Tower tajuk dia. Anda boleh tengoklah cerita tu kan. Tapi dalam Cina Mistik Horror ni kita tak adalah nak cover semua daripada sejarah pembinaan dia dan sebagainya. Sebenarnya kita nak cover kisah seram dia je. Kisah seram yang menyelubungi bangunan yang dah terbengkalai tersebut, ya. Kaitan dengan bangunan tersebut. Maksudnya kisah seram tentang insan-insan yang pernah pergi teroka tempat tu lah. Jadi jom kita dengarkan kisah yang pertama. Okey, kisah ini diambil daripada Fiction Shasha. Kisah pertama bertajuk Ronda-Ronda Highland Tower. Okey, cerita ni pendek je dan mungkin tak seram bagi anda semua. Tapi berdasarkan pengalaman kami berlima, waktu tu geng gegers dulu kan, semuanya perempuan. Okey, macam biasa, waktu tu zaman lewat 90-an. Smartphone tak ada lagi. Internet yang ada pun dial up putus-putus. Jadi nak hilangkan rasa bosan, weekend kan, malam weekend kan, bosan tak tahu nak buat apa kan, selain berlepak, kerjanya meronda-ronda dengan kereta kancil 1 KL. Time ni kereta kancil lah yang paling hot waktu tu kan. Siap boleh usung kami yang 5 orang, kadang-kadang 6 boleh muat. Macam berhimpit-himpit. Okey, nak dijadikan cerita lah. Ada satu malam minggu ni, kami pakat-pakat ronda KL. Lepas lepak dekat mamak, aku sebagai driver mulakan perjalanan daripada Ceras ke Bangsar. Dan akhir sekali aku cadangkan ke Ampang, paling tepat Highland Towers. Apa lagi, kami ni dah memang kaki horror movies ataupun horror stories. Semua hangguk bila dengar nak pergi Highland Tower, seronok. Okey, aku pun drive. Pada malam tu okey je, berjalan lancar daripada Bangsar pergi ke Ulu Kelang tanpa steering tercabut. Ya, memang steering kereta aku pernah tercabut time drive. Bila kami sampai dekat Ulu Kelang dan kami dah menghampiri Selekoh nak membelok ke jalan Highland Tower, kelihatan suasana sunyi. Hanya lampu-lampu tiang dan beberapa lampu-lampu tiang dan dari beberapa biji rumah banglo je yang menyinari jalan tersebut. Kami pun berhenti dekat jalan yang depan tu. Dalam 50 ke 100 meter nampaklah konkret runtuhan kondominium tu. Cadangan je nak lepak kat tapak tu sambil menyembang cerita seram. Tapi sebelum sempat kami melangkah keluar, tiba-tiba ada sekumpulan anjing datang dekat kereta kami. Lebih kurang jumlah dia 5 ekor, menyalak-nyalak ke arah kami, siap menyumpah kami semua. Dia ingat apa, kami ni perompak ke. Terus terbantuk nak turun daripada kereta dan terpaksalah start enjin kereta sebab laungan anjing ni menjadi-jadi. Dan semua anjing tu keliling kereta saya. Punyalah kurang pandai waktu tu. Punyalah bengong waktu tu kan. Tak terfikir langsung tentang cerita seram ni, kecuali duk bengang dengan anjing yang duk menyalak tu. Jadi aku pun pulas steering, U-turn, keluar daripada situ.
Dan anjing-anjing tu masih lagi kejar kereta aku dengan menyalak tak berhenti. Dan macam nak terekam. Tapi kami rasa bersyukurlah sebab kami berada dalam kereta. Okey, ni time nak U-turn tu, tak ada apa-apa pun dekat sekeliling kereta. Hanyalah anjing-anjing tu je. Rumah banglo pun jarak dalam 12 kaki daripada kereta dan kawasan lapang. Tak ada pokok-pokok kat tepi jalan tu. Okey, tiba-tiba tengah drive kebam. Atas bubung kereta macam ada orang hentak. Dia bunyi macam seolah-olah ada batu konkrit ataupun kayu balak. Jadi dalam hati aku dah menyumpah, apalah ni, dah timpa kereta aku ni. Aku macam mencarut lah, tapi saya tak dapat nak sebut penulis ni tulis. Aku risau bukan apa, kereta dah kemek, mana nak cari duit, nak ketuk balik. Tapi waktu ni aku tak fikir lagi tentang kisah seram ataupun makhluk alam sebelah. Adalah seorang geng aku ni. Aku tengok daripada cermin, semua mata dah terbeliak dan mulut dah melopong, macam nampak benda. Okey, bila dah keluar daripada jalan Highland Tower tu ke jalan besar Ulu Kelang, anjing-anjing tadi yang kejar berhenti ikut. Dan barulah masing-masing buka mulut. Dah berani, dah keluar daripada kawasan dia. Dan tiba-tiba ada salah seorang daripada geng aku ni, dia bersuara, "Weh, Janet, kau perasan tak tadi bunyi atas bumbung? Anjing-anjing kan bukan duk menyalak kat kita lah." Weh, kami pun tengok juga weh, anjing tu dia menyalak, tapi atas bumbung kereta kau lah. Mana ada pokok ke apa kat area kita berhenti tadi. Time ni lah barulah sel-sel otak aku dapat berfungsi. Ya tak ya juga. Takkanlah tiba-tiba benda tu jatuh daripada atas, padahal tak ada pokok apa pun keliling kereta pada waktu tu. Tiba-tiba je. Okey, dekat kedai mamak, sekali lagi makan waktu ni hampir 2 jam. 2 jam, hampir 2 pagi kalau tak silap. Aku cek bumbung kereta, alhamdulillah tak ada kemek. Tetapi bunyi kuat tadi macam seolah-olah aku dapat rasa bumbung akan kemek. Tapi bila sampai kedai mamak, tak ada apa-apa. Alhamdulillah, walau sebesar kuman pun nak dibandingkan bunyinya tadi yang kuat ya amat. Tapi apa yang anjing-anjing tu nampak? Apa dia Adakah dia orang menyalak sebagai amaran kepada geng kami supaya tak keluar kereta? Ataupun anjing tu tadi dari alam sebelah? Okey, ini adalah kisah. Ada satu lagi kisah tentang daripada Highland Tower. Tajuk dia Makcik dari Highland Tower. Baik, aku nak kongsilah cerita ni yang pernah aku alami. Kisah ni dah berlaku waktu zaman aku study. Aku ni zaman dulu kala jenis yang suka cari entiti, macam Uncle Seekers tu. Aku dengan member-member aku ni suka sangat masuk rumah tinggal, rumah usang, bangunan usang, semata-mata nak cari entiti tu je. Kita orang bawa kamera DSLR untuk tangkap gambar dan rekod video bagai untuk trail lah kekononnya. Okey, tahun 2011, waktu tu aku tengah final year, aku ambil degree. Waktu tu aku dah kahwin dah, baru kahwin. Aku dengan wife aku pengajian jarak jauh antara dua negara. Waktu ni bila video call je, wife aku memang bising, suruh aku berhenti cari hantu tengah-tengah malam. Tapi aku ni degil, nak trail kan, tetap juga nak pergi cari hantu. Wife aku jauh, aku pula duduk sorang-sorang, bosan weh. Jadi 2 minggu sebelum aku nak rush nak pergi final presentation untuk final year, aku plan baik punya nak pergi mencari entiti tu lah. Jadi aku pergi dengan member aku 6 orang, 2 biji kereta, jadi satu kereta 3 orang. Plan kita orang malam tu nak pergi Highland Tower. Sebenarnya time tu dah kali ketiga kita orang pergi, tapi sebelum ni tak ada apa-apa lah sangat, sikit-sikit je. Kita orang gerak dari rumah dalam pukul 11 malam. Sampai sana dah pukul 11.45 malam. Relax kejap, isap rokok dulu. Pukul 12 kita orang start jalan masuk ke arah salah satu blok yang tinggal. Suasana malam tu sunyi je daripada biasa. Bunyi kerik, bunyi cengkerik. Gelap. Kita orang pakai torchlight je suluh sambil pegang kamera.
Tengah jalan, tiba-tiba member aku yang jalan paling belakang tiba-tiba lari ke depan. Dia lari paling ke depan. Dia macam lari cepat-cepat. Dia macam lari-lari anak. Macam dia macam lari pada anjing. Sebab dia bagi tahu dia rasa ada orang cuek dia. Tapi dia tak cakap. Dah balik baru dia cerita. Kita orang pun naik tingkat demi tingkat, floor by floor lah. Dan kita orang masuk rumah daripada unit ke unit. Kita orang suluh memang waktu tu memang pakai torchlight je. Suasana sunyi, memang tak ada apa-apa. Dan bila sampai tingkat 7, semua dah penat sebab naik tangga weh, mana ada lift. Member aku yang pertama kali ikut ni tiba-tiba mulut celupa. Dia kata, "Weh, geng, bosan lah masuk bangunan ni. Kata ada hantu, tapi tak ada apa-apa pun." Aduh, dia pergi cakap macam tu. Masuk tempat macam ni, mulut mana boleh celupa. Tapi aku pun iyakan je lah, sebab malam tu memang sunyi. Sebelum-sebelum ni ada juga bunyi tapak kaki ke apa. Tapi bila dah rasa macam tak ada apa-apa kat atas, kita orang ambil keputusan nak bergerak turun. Bila dah gerak turun, bila sampai bawah, betul-betul dekat-dekat dengan area blok yang runtuh tu, tiba dengar kucing miau. Semua berhenti ke? Dan bila dengar balik bunyi tu, tadi bunyi kucing, yang ni dia tukar, bunyi suara budak panggil, "Mama, aduh mama, mama, sakit, mama, kaki adik putus." Sayuk-sayuk, tapi dia macam nada mengerang sakit, tahan sakit. Jadi semua pakat macam macam nak cari suara tu. Lepas tu lah hati aku rasa tak sedap, meremang. Tak payah cakap lah, naik habis semua bulu roma, bulu janggut misai. Tapi ada satu feeling yang tak best. Member-member aku semua yang ikut, yang masuk dalam bangunan Highland Tower tu, semuanya rasa tak sedap hati. Terus semua bersetuju nak balik. Seminggu lepas tu aku dah start fokus pada final presentation. Aku dengan budak-budak architecture ni memang tak tidur malam lah nak siapkan design untuk final presentation. Jadi kalau dah tak tidur ni, budak architecture ni memang perkara biasa lah kalau dah tidur kurang tu. Untuk 1 minggu lepas pergi Highland Tower tu, memang aku fokuskan siap design aku je. Sebab design itulah penentu aku grad atau tak tahun tu. Seminggu tu adalah aku tidur dalam 1 jam ataupun 2 jam lah sehari. Tu pun tidur siang je, malam memang tak lah. Jadi korang boleh bayang lah keadaan aku macam mana. Mengantuk, sakit-sakit badan, semua cukup package. Pada hari aku dah settle final presentation depan panel lecture, balik tu badan aku lunyai. Final presentation habis dalam pukul 3 atau 4 petang. Jadi aku baliklah rumah tu. Aku plan lah nak kodak tidur yang dah miss tu lah. Sebelum tidur, aku akan video call dulu dengan bini aku. Bila dah habis video call, nak end lah, nak tamatkan video call tu, aku bye-bye lah. Bye darling, bye sayang. Dan tiba-tiba aku dengar ada orang tutup pintu bilik aku. Kedebung, kuat gila. Nak kata angin, pintu aku tertutup kot. Dia bukan bunyi pintu tertutup. Kan kita kalau kita angin kan, kalau kita biar terbuka sikit, dia cengik, kedebung. Yang ni orang tendang sebab pintu tu aku tutup dan kunci. Nak luruh jantung aku. Habis segala bulu yang ada kat badan aku ni terus naik mencanak. Dah lah badan aku tak cukup rehat, tengah lemah. Memang confirm lah lemah semangat. Jadi time ni lah benda tu seronok nak mengacau. Jadi aku suruhlah wife aku yang tengah call video call tadi tunggu kejap. Aku buka Yasin dengan segala surah yang ada dalam komputer aku. Wife aku tengok melalui video call tu pelik dengan perangai aku. Tiba-tiba perangai aku pelik, macam buka surah Yasin dan sebagainya. Dan aku ceritalah dekat wife aku ni ada benda tenang pintu ataupun ada orang. Tapi aku tak boleh nak cakap tengah video call sebab rasa ni tersekat nak cakap. Hati rasa nak cakap, tapi mulut rasa tak terluah. Jadi aku tulis je lah.
sebagai bahasa isyarat dekat isteri aku. Tangan aku terketar-ketar tengah tulis. Bila dah okey, baru aku dengan bini aku end call tu. Malam tu aku cuba nak lelap sebab badan aku dah penat sangat. Maklumlah dah seminggu kurang tidur. Tapi bila tidur rasa tak lena. Bila tidur rasa macam ada orang berdiri tau tengah perhati aku tengah tidur. Tak dapat tidur lah. Kalau dapat tidur pun tidur-tidur ayam. Sebab bila pejam mata memang rasa ada benda berdiri dekat katil aku. Okey, esok dia aku tak keluar daripada bilik sampailah waktu tengah hari. Nasib dalam bilik ada toilet, jadi mandi dan solat dalam bilik je lah. Aku memang duduk seorang sebab rumah tu adalah rumah bini aku. Bini pula dah tadi wife. Jadi bini aku dah beli sebelum dia sambung belajar. Jadi bila bini aku tak ada, aku memang duduk seorang-seorang, tak ada housemate. Waktu lunch dalam pukul 2 petang, jadi aku buat keputusan nak keluar. Lapar weh, nak pergi mamak cari makan. Suasana rumah aku memang rasa seram daripada biasa. Okey, tabiat aku lah, sebelum keluar aku akan tutup segala pintu, tingkap, sliding door, apa semua tu lah. Okey, bila aku dah tutup semua tingkap apa semua tu kan, okey, waktu ni aku nak pergi dekat sliding door, dekat balcony. On the way aku nak pergi dekat balcony tu, nak tutup sliding door yang balcony tu, tiba-tiba ada benda balik lansir. Yang tambah seram tu, sebelah wajah dia tutup dengan lansir. Maksudnya entiti tu sempurna muncul depan aku. Cuma separuh muka dia ditutup dengan lansir. Dia tutup. Walaupun wajah dia ditutup separuh, aku boleh nampak dengan jelas sebab aku bertentang mata dengan dia. Wajah dia putih, pucat, mata merah. Separuh aku nampak, separuh lagi di sebalik lansir. Mata dia yang sebelah tu yang aku nampak tu mengendap macam tengok rumah aku. Dia macam masuk, dia tengok 360 darjah rumah aku. Aku terus batal hajat nak pergi dekat sliding door tu, nak tutup balkoni, terus aku keluar rumah. Jadi malam tu aku terus tidur rumah member. Member aku duduk tingkat 7. 2 hari aku bertapa kat rumah member aku, nak pulihkan badan dan semangat aku. Pagi esoknya hari yang aku tidur rumah member aku tu, member aku seorang ni, budak rumah tingkat 7 tu lah. Dia datang cerita kat aku, malam pertama yang aku tidur dekat rumah dia orang tu, ada perempuan datang berdiri dekat tingkap bilik member aku ni. Boleh faham? Maksudnya rumah member yang dia tumpang ni, benda tu ada, ikut dia. Bilik member aku ni paling depan, sebelah dengan pintu masuk. Ada satu tingkap single dekat bilik dia menghadap ke depan. Dekat situ dia nampak ada perempuan berdiri. Dia kata ada benda ikut aku. Nasiblah dia pun pandai-pandai sikit ilmu ruqyah ni. Tapi malam tu dia pagar rumah tu dengan garam kasar dekat pintu masuk. Lepas 2 hari, badan aku pun dah kuat sikit. Jadi aku beranikan diri balik rumah aku. 2 member aku ikut hantar. Time tu dekat ruang tamu, aku dapat rasa benda tu dekat bilik tengah. Tengah aku duduk menyembang dengan 2 member aku ni, benda tu main ketuk-tok, tok-tok-tok, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Bunyi dia macam kalau kita pergi rumah orang ketuk pintu yang sebelum bagi salam. Macam tu lah bunyi dia. Meremang, tak payah cakap, habis semua meremang. Dengan rambut-rambut pun meremang. Kembang kepala. Jadi terus 2 orang member yang teman aku balik ni, balik rumah dia orang cepat-cepat. Tapi aku terpaksa stay sebab tu rumah aku, takkan nak tinggal. Tapi sekuat-kuat hati aku pun masih hati rasa tak tenteram. Sebab aku tahu benda tu ada, cuma aku tak nampak. Aku ada minta tolong member aku yang pandai ni dalam bab-bab ruqyah. Tapi benda tu marah, sampai demam member aku yang datang tu nak baca ruqyah tu. Last kali member aku tu ajar cara nak hantar benda tu balik. Ada 2. Satu, hantar cara baik, berkomunikasi cara baik. Satu lagi, halau, cara kasar, guna azan ataupun baca surah Yasin ataupun ayat kursi. Tapi aku pilih cara baik. Sebab aku yang jemput dia datang rumah aku. Aku yang pergi Highland Tower tu. Aku yang pergi sarang dia. Jadi akulah yang bertanggungjawab. Takkan nak marah dia pun tak.
Tapi aku pilih cara baik lah. Cara dia, aku kena pergi hantar dia balik lah. Hari yang sama, waktu yang sama, orang yang sama. Kedudukan dalam kereta pun sama macam yang pergi dulu. Okey, 6 orang, 3 ada 2 biji kereta. Jadi 3 orang dah dalam satu kereta. Masih sama. Jadi nak tunggu hari yang sama tu, aku kena bersabar 6 hari. Bertahan je lah aku dalam masa 6 hari tu. Hadap bunyi orang ketuk-ketuk pintu. Rasa kena perhati, rasa ada orang intai-intai kat luar tingkap. Memang hidup aku tak tenteram duduk dalam rumah aku pada masa tu. Itu pun nasib dia tak ada nak tonjol-tonjolkan diri dah. Aku pun tak adalah nak pandang luar bilik sangat. 6 hari tu memang hidup aku dalam bilik je. Lagipun member aku yang tolong aku tu cakap benda tu tak boleh masuk bilik aku. Yang aku duduk sekarang ni, master bedroom. Aku pun tak tahulah kenapa. Aku dapat agak lah. Mungkin disebabkan PC aku lah 24 jam pasang ayat-ayat suci. Lepas 6 hari, hari yang dinantikan nak hantar benda balik tu dah sampai. Aku ingat lagi, hari tu hari Khamis. Kesemua 6 orang member aku yang hari tu datang rumah aku, siap-siap nak gerak. Sebelum bergerak, aku buka pintu bilik tengah aku tu. Aku cakap walaupun bilik tu kosong, aku cakap, "Oi, dah, jom. Aku nak hantar balik." Lepas tu rasa tegak bulu roma. Betul-betul rasa macam ada benda follow kat belah kanan aku. Dan kita orang jalan lah turun pergi kat kereta. Waktu naik kereta semua diam. Kereta rasa berat, perjalanan tu rasa lambat je. Okey, bila dah sampai dekat area Highland Tower, aku parking kereta. Kita orang turun buka pintu. Yang belah benda tu duduk lah, tempat duduk yang kosong tu, kita orang anggap benda tu duduk tepi tu lah. Kita orang buka pintu tu elok-elok. Dan sekali lagi aku cakap, "Okey, dah sampai rumah kau ni, keluarlah. Aku dah hantar balik." Dan tiba-tiba aku rasa meremang kuat gila. Sampai tegak bulu roma daripada bawah sampai ke atas. Kita orang jalan sampai ke pintu masuk tempat tu. Nak masuk area tu memang ada macam kayu penghadang. Tahun aku pergi tu tak ada lagi pintu zinc yang macam dalam movie tu. Sampai je situ, okey, aku cakap, sampai sini je lah kita orang boleh hantar kau. Kita orang janji kita orang takkan datang lagi. Kita orang tak kacau lagi tempat kau. Kau duduklah sini ya. Jangan kacau kita orang lagi, okey? Aku cakap elok-elok lah dengan benda tu kan. Jadi lepas dah hantar tu, kita orang pun bergerak pergi kat kereta. Waktu jalan balik, aku dapat rasa macam ada benda tertinggal kat belakang. Sebelum masuk kereta, kita orang bacalah 4 kod dan apa-apalah yang patut. Dan terus gerak balik. Lepas aku dah hantar 2 orang member aku yang tumpang aku tu balik rumah, aku terus balik rumah aku. Sampai rumah, aku terus pagar rumah aku. 4 penjuru aku azan. Sebab aku risau bini aku nak balik esoknya tu, nak kena ambil dia dekat airport pukul 11. Dah lah dia baru beberapa minggu pregnant. Risau juga aku. Okey, start daripada saat tu lah aku dah tak pergi dah area tu. Kerja gila cari-cari entiti tu pun aku dah tak buat. Aku dah serik. Ditambah pula bini aku dah pregnant. Member aku yang dulu tolong aku tu sampai demam-demam tu sempat tanya, benda tu kenapa dia follow aku. Okey, maksud dia tanya lagi member dia yang pernah cuba tolong rawat tu, yang sampai demam tu, dia tanya kenapa benda tu ikut dia. Jadi member dia yang demam tu cerita benda tu suka dekat aku. Dia nak jadikan aku ni anak angkat dia. Tu dia. Dia juga suka rumah aku sebab rumah aku cantik, selesa. Bilik tengah tu pula ada perabot lengkap dengan katil, tapi tak ada orang. Amboi, makhluk alam sebelah demand kau ya nak ikut rumah orang yang have. Benda tu nak tolong jaga aku dan rumah aku. Dan mak mertua aku pun ada suruh orang kat kampung tengokkan juga. Orang tu pun cakap benda yang sama. Benda tu suka aku, dia anggap aku macam anak. Dah seminggu dia duduk rumah aku, baru dia tendang pintu tu. Dia tendang pintu tu sebab dia nak bagi isyarat yang dia ada dalam rumah tu. Kata orang kampung yang tolong tengok-tengokkan tu, benda tu cantik orang dia, Melayu, tapi ada iras Chinese. Perwatakan dia macam ada orang yang high class. Rambut lurus panjang, berusia dalam 40-an. Kulit putih, pucat. Mata dia merah.
orang kat kampung yang mak mentua aku jumpa tu ada cakap, sesekali lepas aku hantar, benda tu ada juga datang rumah aku nak tengok aku, tapi dah tak boleh masuk. Aku anggap lah benda yang Tok Bomoh, perawat yang mak mentua aku suruh tengokkan tu, yang minta tolong tu, aku agak lah dia mungkin, aku assume benda tu mungkin roh salah seorang mangsa runtuhan tempat tu dulu. Tapi ingat ya, kita orang Islam, kita kena anggap orang yang dah meninggal takkan kembali ke dunia. Mungkin itu adalah permainan jin lah kot. Okey lah, nanti kalau ada masa aku akan cerita lagi. Itu pun kalau ada yang nak tahu. Sebab sebulan lepas, sebab sebulan selepas kejadian ni, aku dengan bini aku accident. Ada cerita juga, tapi bukan Makcik Island Tower, tapi benda lain. Tapi tu nantilah. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah ini adalah request daripada salah seorang subscriber kita. Jadi diharapkan anda terhiburlah dengan kisah ni. Footage tadi tu aku terpaksa ambil daripada History Channel lah. Sebab aku takut pula kena copyright, tapi terpaksa letak jugalah kan. Nasib lah kalau kena copyright pun kan. Jadi itu sajalah kisah yang aku dapat sampaikan pada malam ini. Minta maaf kalau kisah tak seram. Okey. Tadi dia ada ceritakan makhluk tersebut menyerupai macam orang Melayu, tetapi rupa macam Chinese kan, rambut panjang dan gaya macam ada orang kelas atasan. Okey, baik. Macam dalam aku cerita tadi, Highland Tower ni adalah sebuah kondominium di mana tempat orang-orang berada. Orang kaya, orang have duduk kat situ. Mak Saleh dan Jepun pun ada duduk kat situ dulu. Jadi mungkin itu adalah dia punya, orang kata apa, nak kata apa, sisa remain yang masih tinggal. Kita tak tahu. Sebab ada dengar cerita yang ada mangsa yang tak dapat dikeluarkan dan dibiar macam tu je. Wallahualam lah. Okey, itu sajalah kisah aku dapat sampaikan pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.